Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita bersama lagi dalam segmen motivasi pagi di IKIM FM, pilihan utama anda. Hari ini tuan-puan sekalian, kita nak bincang ialah bagaimana kita nak tanamkan perasaan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam diri anak-anak kita, dalam diri kita sendiri pertamanya, kemudian suami atau isteri kita, bawahan kita, atasan kita, siapa saja, kita nak tanamkan rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kan contohlah kalau tengah malam kita pergi mana-mana, tiba-tiba katalah 2 pagi, pergi pula jalan pula kiri kanan hutan, gelap gelita. Tapi waktu tu kereta pula pancit. Tengok apa nak buka tayar tak ada, sepas panah ada semua sekali. Waktu tu bayangkan perempuan pula sorang-sorang tengah malam. Tiba-tiba datang orang nak tolong. Nak tak nak, walaupun orang tu macam mana gaya pun kena terima juga, sebab dia nak tolong tengah malam. Telefon pula tak ada line. Jadi kalau tolong macam mana, apa perasaan kita pada dia? Kita rasa terima kasih, rasa tu hutang budi kalau dia dapat tolong kita dengan sebaik-baiknya. Sehingga mana-mana kita pergi, kita akan sentiasa ingat orang tu. Mana-mana kita pergi pun, itulah antara kisah dalam hidup kita yang kita tak lupakan. Sebab apa, sekali kita susah dia tolong kita. Tapi sebenarnya siapakah manusia yang paling banyak berjasa pada saya dan tuan-puan semua? Siapa yang banyak berjasa kita ialah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kehidupan Nabi, apa sahaja dikorbankan untuk melihat saya, tuan-puan kita semua, dan kita semua sekali jadi orang baik, orang berjaya, cemerlang dunia akhirat. Dan inilah keinginan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dan tuan-puan semua, kita pernah didoakan oleh Nabi dan sentiasa didoakan oleh Nabi sepanjang hidup dia. Kalau tu Allah berfirman dalam Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, suruh Nabi beritahu ke umat dia, kalau kamu benar-benar cintakan Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yuhibbukumullah, Allah kasih kepada kamu, wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Bila kita tanda cinta Allah, ikut Nabi, Allah beri 2 perkara. Pertama, Allah ampunkan dosa kita. Allah akan ampunkan dosa kita. Pertama, kita tanda cinta Allah, ikut Nabi, kemudian Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Tuan-puan sekalian, sebab tu kita kena ceritakan pada anak-anak kita bahawa manusia yang paling berjasa pada kita ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu masa Abdullah bin Mas'ud ceritakan, semasa tu saya tengah duduk depan Kaabah, dia kata, tiba-tiba dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah semayang. Bila Nabi mula semayang je, tiba-tiba Abu Jahal, Abu Lahab dengan kawan-kawan, dia kata apa? Siapa ni nak letak perut unta belakang Nabi? Maka dia telah ambil perut unta dan telah letak belakang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga waktu tu Nabi tak boleh bangun. Kata Abdullah bin Mas'ud, kami sangat kesihankan Nabi dan kami sangat sayangkan Nabi, tapi kami tak boleh nak tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bukan Islam pun tengok Nabi rasa kesian. Satu benda yang teruk Nabi kena, perut unta yang lebih besar pun Nabi letak ketika Nabi tengah sujud, Nabi tak boleh bangun. Maka benda itulah sampai pada Fatimah radhiyallahu anha. Dan Fatimah telah datang waktu dia kecil lagi, dia keluar, maka dia kata, dia tak tolong ayah dia dengan izin Allah, bantuan Allah, dapat alihkan benda tu. Maka Fatimah kata, wahai pakcik-pakcik semua, kenapa buat macam ni pada ayah saya? Ayah saya tak nak apa-apa pada kamu. Ayah saya tak nak duit kamu. Ayah saya tak nak kuasa kamu. Ayah saya cuma nak supaya kamu dapat kenal Allah tu Tuhan, supaya kamu berjaya dunia dan akhirat. Tu je keinginan dia. Maka waktu tu semua orang diketawa berdekat-dekat kepada Fatimah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah Nabi tak boleh bela diri dia sendiri sehingga terpaksa anak dia yang kecil bela dia? Bukan. Nabi nak beritahu ialah, biarlah aku diseksa, biarlah aku dipukul, tapi seluruh umat aku dapat berjaya dunia dan akhirat. Seluruh umat aku dapat kenal Allah tu Tuhan dia. Ini keinginan Nabi. Sehingga masa Nabi tidur, malaikat datang. Satu kata Nabi tidur, satu kata Nabi tak tidur. Sebab apa? Dekat tangan Nabi walaupun tidur sekejap, penuh dengan air mata. Dekat tangan Nabi penuh dengan air mata. Air mata ni untuk siapa? Untuk saya dan kita semua. Nabi menangis untuk mengenangkan keadaan kita ni. Sebab tu satu waktu yang lain anak Nabi
Dia Zainab radhiyallahu anha, bila Nabi keluar pagi je, petang-petang Nabi tak balik, dia pergi cari dah. Dia kata apa jadi bapak, dia pergi cari. Maka dia tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tengah terbaring kat mana tempat, kat tepi pokok, dekat tepi mana-mana. Maka waktu tu Nabi dalam keadaan terbaring, dan Nabi kadang-kadang ada darah melekat pada badan Nabi, ada kekotoran pada badan Nabi. Zainab sambil menangis, anak yang kecil tengok, bayangkan anak tengok bapak dia susah macam tu. Maka dia ambil kain dengan dia ambil air, dan dia telah lap wajah Nabi SAW. Dia kata, ayah, sudahlah tu, ayah, sudahlah tu, banyak dah ayah susah ni. Maka kata Nabi, wahai anakku, tak ada apa, sikit sahaja. Wahai anakku, tak ada apa, sikit je. Satu yang lain, Nabi nak turun satu tempat, nak dakwah, Nabi bawa dia punya kenderaan ni. Bila bawa-bawa, orang telah lestik dia punya unta ni. Maka unta telah lari, Nabi jatuh terlentang, dan Nabi pergi lagi jumpa mereka. Dan walaupun kena cocok lagi, kena main-mainkan, Nabi terlentang jatuh. Nabi pergi lagi jumpa siapa yang dia dakwah, dan seolah-olah Nabi nak beritahu, walaupun kamu pukul aku, kamu sepak aku, kamu buat macam-macam tak baik pada aku, tapi janganlah kamu dipukul di akhirat nanti, janganlah kamu disepak di akhirat nanti, janganlah kamu susah menderita di akhirat nanti. Inilah sifat Nabi SAW. Kan tu setiap sahabat mencintai Nabi, sehingga kita dengar Nabi bangun pagi, tiba-tiba dia tengok ada sahabat duduk luar pintu. Maka Nabi tanya, kenapa duduk kat sini? Dia kata, ya Rasulullah, saya tak boleh tidur selagi saya tak lihat wajah Tuhan. Saya tak boleh tidur selagi saya tak lihat wajah Tuhan. Tengah selalu sahabat tiba-tiba duduk tengok Nabi. Maka Nabi kata, kenapa kamu dekat sini pagi-pagi lagi, tengah malam? Dia kata, pada malam tadi saya duduk sini, saya nak orang pertama yang melihat wajah kamu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini sifat sahabat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sebenarnya orang lebih banyak buat pengorbanan untuk mereka, dan kecintaan ini sepatutnya ada dalam diri kita dan anak-anak kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling banyak berjasa dan berkorban untuk saya dan kita semua. Tuan-tuan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu satu masa Nabi suruh tengah dalam masjid, Nabi kata duduk. Tiba-tiba ada sahabat kat luar masjid, dia duduk. Maka dah habis orang kata, tengok sahabat tu duduk kat luar tu. Dia kata, kenapa duduk kat sini ni? Dia kata, tadi aku dengar Nabi suruh duduk. Maka dengan Nabi suruh duduk, dekat luar dia pun duduk juga. Satu waktu yang lain, satu orang sahabat satu tempat, dah nampak satu tempat dia tunduk. Maka semua tabi'in tanya, kenapa kamu tunduk? Dia kata, dulu satu waktu Nabi SAW lalu kat sini, ada pokok Nabi tunduk, dan waktu tu kami tunduk, dan di kalangan kami yang rendah juga tunduk. Hari ni pokok dah tak ada pun kami tunduk juga. Begini sifat sahabat. Sebab tu kita kena bawa dalam kehidupan kita dari semua segi. Dari segi surah ni apa dia? Daripada hujung rambut kita dengan hujung kaki kita, kita nak berusaha supaya mirip dengan baginda wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap lelaki macam Nabi, dan setiap isteri-isteri, anak-anak wanita kita, remaja-remaja kita seperti isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi surah, daripada luaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena mencontohi Nabi. Dari segi sirah, apa dia sirah? Pada bangun tidur sampai tidur balik, kita periksa, ada tak siang kita macam siang Nabi, ada tak malam kita macam malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak berusaha ke arah tu. Macam mana makan kita, tidur kita, berjalan kita, bergerak kita, bercakap kita mirip dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu beritahu di akhir zaman, siapa amalkan sunnah, Allah beri 100 pahala mati syahid. 100 pahala syahid, 100 pahala syahid dapat kerana amalkan sunnah Nabi SAW. Sebab tu orang siapa yang pegang amal sunnah akhir zaman ni macam genggam bara api. Orang selain macam je. Tapi kali ni, sebab apa sebenarnya sunnah ni, setiap sunnah Nabi ni ada nur, ada cahaya yang kita kena bawa pada umat ni. Setiap sunnah Nabi ada nur, ada cahaya yang akan menerangi umat ni. Satu waktu, tuan-puan sekalian, sebab tu kita kena bawa dari segi surah, dari segi sirah dan sarirah. Apa dia sarirah? Dari segi sarirah, dalaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dalaman Nabi? Keinginan Nabi seluruh manusia sampai kiamat, jangan satu orang pun diazab oleh Allah. Jangan satu orang pun sampai kiamat, jangan satu orang pun diazab oleh Allah. Inilah keinginan Nabi, seluruh umat sampai kiamat semua dapat redha Allah, semua dapat kejayaan dunia dan akhirat. Inilah keinginan Nabi yang siang malam Nabi usahakan. Sebab tu apa-apa Nabi buat, Nabi inginkan. Satu masa anak dia kata, Rasulullah cukup ayah anda, cukuplah ya Rasulullah, cukuplah, tak payah dah lah dakwah ni, susah ramai orang, lebih kurang tak payahlah, penat dah ya, sakit, kenapa nak macam ni? Kata Nabi, satu masa agama akan sampai daripada seperti mana matahari menyinari dunia, seperti itu Islam akan tersebar ke seluruh dunia. Jadi kata-kata Nabi dengan pengorbanan Nabi, walaupun waktu itu tak ada orang ikut dia, orang buta, orang cacat, orang yang mana macam Abdullah Maktum buta, Bilal bin Rabah orang miskin, tapi keinginan Nabi telah jadi kenyataan. Saya dan tuan-puan semua dapat sujud pada Allah, kenal Allah tu Tuhan kita. Kan itu kita kena pesan pada anak kita, cerita kisah-kisah Nabi supaya seluruh keluarga kita ni ada perasaan cinta pada Nabi dan doa pada Allah, wahai Allah ampun dosa kami,
kerana menjalani kehidupan ni ikut hawa nafsu kami, dan beri taufik pada kami sekeluarga dapat amalkan kehidupan ni ikut cara Nabi SAW. Banyak masa kita berlalu tapi kita hidup dengan cara yang kita nak, tapi sebenarnya cara Nabi tu bagi kita kejayaan, kecemerlangan dunia dan akhirat. Kan tu kita kena menangis minta pada Allah, dan wahai Allah, ampunkan dosa saya dan letak dalam hati saya dan anak isteri keluarga saya perasaan cinta kepada Nabi, mahabbah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah terima kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.